Besok tiba-tiba anak kita cakap, Mak, Alungan nak kahwin lah. Kita pun, Mak pukul berapa dah ni? Masa pantas berlalu sekarang. Macam baru semalam ya habis sekolah. Macam baru semalam, tiba-tiba dah 15 tahun kerja kat Genting. Dah gonting nyawa dah. Dah kerja kat Genting berapa lama dah, tiba-tiba macam-macam department pergi dah. Ya Allah, dah berapa belas tahun. Dah berapa kali raya. Dah berapa kali raya dia tak cuti raya pun ada. Betul tak kan? Tiba-tiba. Ayat kita tiba-tiba. Maka persediaan untuk dikebangkitan. Bulan puasa ni kerja betul-betul. Itu sebab adab nak jaga. Abu Lais ajar kita 7 adab nak jaga. Pertama, adab apa? Adab lisan kita, lidah kita. Jangan gama mengumpet. Cerita benda-benda tak elok pasal orang. Dia pertama fitnah. Fitnah cakap benda yang tak betul. Kedua, ribah. Cakap benda yang betul tapi orang tu dengar mungkin tak suka. Contoh, weh, mana dia orang pakai tudung macam tu lagi dah? Contoh. Kalau orang tu dengar, kecil hati tak? Kecil hati? Kan, contohlah kan. Orang mana dah pakai bawal lah, orang pakai siakap kan. Contoh. Kan? Contoh. Kita cakap, weh, baju petak-petak dengan seluar tak kena. Contoh. Orang akan cakap macam-macam. Ayat tu betul, tetapi orang tu dengar mungkin kecil hati. Banyakkanlah lidah kita mengaji, berzikir, bercakap benda-benda yang baik. Pagi tadi kan, apa ni tengah hari tadi ada ceramah. Ya ke? Apa ceramah? Samsul debat lah, dia bawa pasal Ramadan bang. Share. Benda macam tu tak apa. Kan? Ini itulah. Dah lah tak mencatit. Tergolak. Tu yang malam kan. Tadi Samsul Debat datang ceramah. Bang. Okey tak ceramah? Okey. Dia cerita pasal apa? Sama je. Tu masalah tu. Apa yang sama? Kau catit pun tidak. Salah kan. Tak apa. Dia ada kamera. Dia kata bagi alasan. Kami kita tak ada catat Ustaz. Kita dah rakam. Kami kita tengok balik. Macam tu lah. Aku jawab bagi pihak. Biasalah tu kan. Ni kadang mulut kita tak perasan kita cakap. Bos kita tu kan, mula cakap, kau tu tak dengar-dengar. Dia dengan husband dia ada masalah tau. Jangan cerita pasal orang. Cukup-cukup lah. Kita hidup tak lama. Kalau rasa tak sampai nak minta maaf dengan dia, baik jangan cakap. Kita takkan tergamak. Kita tergamak burukkan orang. Nak minta maaf orang berat tu. Minta maaf, 2 perkara paling mulia. Minta maaf dan memaafkan mulia tapi berat nak buat. Tadi aku lalu tadi. Aku maafkan. Aku lalu ingat, tak dengar kau cakap tadi. Orang perempuan ni mengumpet terdengar tu. Wih, tinggi weh. Aku dengar tu tadi. Kan? Salah ke aku tinggi? Yang seorang dalam timpa gemuk aku hajar pun. Tapi tak apa, saya maafkan. Tak ada hal, saya maafkan. It's okay. Dah biasa. Ustaz, dalam TV nampak rendah. Kalau tak TV kau tinggi sikit. Pertama, jaga lidah kita. Yang kedua, jaga mata kita. Jangan tengok benda-benda yang menyebabkan kita kurang pahala puasa. Kan, tengok TV tak apa cerita, tengok Hindustan. Kan, dia tarik kan. Tarik sari heroin. Astagfirullahaladzim. Tapi tengok. Masalah itu. Kan? Kurang pahala puasa. Kan tengok benda-benda yang tak patut tengok. Orang perempuan pun tolong jaga bulan Ramadan ni. Masuk Ramadan tu ramdu. Ramdu ni maksudnya panas yang menyengat. Tu sebab bulan Ramadan tu dah lah panas torik menyongik tu. Taulah panih. Janganlah kau pakai pakaian yang menyebabkan kau bagi orang lain panih. Ni bantai berkomban. Tentu apa laki bang. Ya Allah panih waktu bang. Yang suami ni cecet-cecetnya. Kau tahu tak aku lagi panih tengok kau ni jangan. Jago tu. Tu boleh menyebabkan kurang pahala puasa. Tu kedua, jaga mata. Ketiga, jaga hati kita. Bulan Ramadan ni hati nak baik. Nampak tabung tadi jangan buat-buat lolap. Sumbang bulan Ramadan. Satu lagi, ramai orang salah. Kita bagi duit bulan Ramadan memang kita bagi, tapi duit raya kan nak banyak pahala, duit bagi kat mak kita, bagi sebelum raya bagi. Mak dah bank in dah kat mak. Dah bank in dah mak 1,000. Bayangkan bulan puasa bagi kat mak pula, mak happy pula. Ya Allah. Alhamdulillah, makna pagi raya dapat lagi. Tu semua susah jawab. Susah jawab.
Bagi awal pun susah pula tu kan. Aduh. Mak ni duit raya mak ya. Ni duit raya. Dah masuk dalam akaun mak. Betul. Kita, perasan tak perangai kita. Dekat-dekat nak raya mulalah telefon ke kawan yang geng. Yang geng-geng yang jaga dekat bank ni. Lepas tu kawan-kawan yang jaga cashier. Nak tukar duit baru. Duit baru. Kan yang kekeras kan. Yang kekeras tu. Masalah kita, itu training. Bulan Ramadan dapat pahala. Tetapi, nak tengok berjaya tak berjayanya hati kita ni kuat sedekah. Lepas raya pun masih sambung. Pergi, saya ajar orang perempuan lelaki ni. Pergi kat bank. Sekarang ni banyak duit tukar ni. Jangan tunggu puasa. Pergi tukar sekarang. Tukar duit. Simpan dalam wallet kita ni. Duit RM1 dekat dalam beg kita. Dekat dalam kereta. Letaklah RM2 kau letak. Jadi bila ada orang masuk nak bagi. Tak ada hal. Bagi. Dah standby. Setiap bulan mesti allocate kan. Jangan risau. Allah bagi ganti. Tabung tadi. Lalu sekali lagi. Macam tu dia kan. Ya kan. Sebab tadi berfikir lagi. Tadi ada nampak. Alah tabung ni time ni kau lalu. Lagi satu lagi. Kita pergi kat mesin ATM kan. Tadi tak ada budak tu. Time cucuk lah. Macam mana boleh ada budak tu? Dah ready pegang tabung budak tu kat luar. Kat luar mesin ATM tu. Dia memang tahu orang makan gaji ni dia lain macam tu. Cara dia cucuk duit tu. Saya boleh tahu. Orang yang tak makan gaji dia cucuk duit. Relax je. Orang yang makan gaji nak dipolok mesin ATM. Dia takut orang nampak. Takut orang belakang nampak balance tinggal berapa. Masalah. Hati kita ni. Jangan tamak. Jangan dengki, jangan iri hati, jangan kita sombong. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Ni tahu kat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, jangan dengki dengan orang. Yalah dia seorang dia naik pangkat. Macam dia seorang je kerja. Tak, rezeki dia. Kita ni jadi tak syukur sebab hati kita ni kadang sebab apa? Saya nak tanya, bahagia letak kat mana? Bahagia letak di mana? Dah mula ada koma tu, aku malas tanya. Tadi elok golak bila tanya. Tiba-tiba darah tak jalan, apa hal? Aku tanya, bahagia letak kat mana? Tahu tak apa? Bahagia letak kat hati, bukan letak kat mata. Itu sebab kalau hati kita tak ada tamak, hati tak ada dengki, hati tak ada sombong, insya-Allah bahagia. Masalah saya kata, kenapa letak bahagia dekat mata jadi tak bahagia? Sebab sibuk tengok apa orang lain ada. Oh ya, laki dia handsome. Lah, laki aku. Mak. Bini dia lawa weh, bini. La ilaha Allah. Bini kita pun lawa. Cuma perbandingan tak adil. Kita bandingkan bini orang yang kat luar, yang pergi kerja, dengan bini kita yang tengah lipet kain. Mana sama? Orang perempuan lipet kain, gaya bebas. Alik rumah, ram. Dia pun sarung baju binatang. Baju kelawar. Dia mula cari habitat. Kejap ruang tamu, kejap dapur, kejapnya. Tu yang suami balik tu lambi. Hai, berapa ekor lah kelawar ni. Biarlah suami tidak setampan Fatah Amin. Biarlah suami tidak setampan Aaron Aziz dan juga Mah. Walaupun isteri tidak secantik Fazura, Nilofa dan juga Maya Karin. Saya ulang balik. Walaupun suami tidak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz ataupun Mah. Penceramah. Tak ada lah, saja je lah. Aku gurau gurau. Walaupun suami tak sabar Fatah Amin Aaron Aziz, isteri tidak cantik Nilofa, Maya Karin ataupun Fazura, syukur sebab tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka tak ada. Sama golap kan, malam pap golap. Apa nampak? Gabar-gabar terasa. Okey. Banyak hal kan, itu ya. Jaga hati kita. Manusia jadi tak syukur ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sehingga terlupa apa yang dia ada. Macam kita berbuka puasa, kita ada macam-macam makanan. Ada orang tu makanan pun tak ada. Orang Rohingya tu telefon Mufti Arab Saudi. Macam mana Syekh?
Sah tak puasa kami dengan tak kami tak bersahur dan tak berbuka. Ya makanan pun tak ada. Kita sampai tu, itu beza tu. Orang miskin tu lah. Apa kita nak makan? Oh miskin. Orang kaya, kat mana kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan? Tak, tapi tu bukan, tu tajuk dia, bukan. Tapi beza orang kaya dengan miskin mana nak? Orang kaya tu lah dia, aduh, mana nak makan? Hari ni, kalau situ tak best, situ je, tempat lain dah pula. Nampak tak? Bazar Ramadan, mana nak pergi? Kita orang kaya punya cakap tau.